Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Saya Fazikri bin Abdul Razak dari kelas 5 PISMP RBT 1. Pensyarah saya iaitu Dr. Samsyah binti Muhtar. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas cadangan penyelidikan tindakan yang dilakukan oleh saya pada SEM ini. Agenda utama saya pada pembentangan hari ini adalah saya akan membentangkan pengenalan, fokus kajian, objektif dan soalan kajian, peserta kajian dan perancangan pelaksanaan kajian. Okey, tajuk perancangan kajian tindakan saya adalah keberkesanan penggunaan Pokemon Go dalam memilih biji benih yang berkualiti bagi murid tahun 5. Di mana saya akan di dalam tajuk saya itu saya akan mencipta satu aplikasi berasaskan Movie Maker dan multimedia, iaitu akan hasilnya Pokemon Go ini. Kemudian saya akan memfokuskan di SKP tahun 5, iaitu di dalam 5.1.2 di mana murid akan dapat membezakan ciri-ciri biji benih yang baik dengan biji benih yang buruk tanpa bantuan guru. Seterusnya juga Pokemon Go ini seharusnya akan dapat membantu meningkatkan pemahaman murid tahun 5 mengenai topik penanaman biji benih dengan menggunakan inovasi Pokemon Go ini. Kita akan pergi yang poin pertama iaitu pengenalan. Daripada Nur Aini Ismail iaitu 2020, di mana beliau mengatakan penggunaan TMK melalui saluran yang betul dan sesuai juga dapat membantu guru untuk menarik minat murid untuk mempelajari topik ini selain menjadikan sesi pembelajaran dan pemudahsyaraan PDPC menjadi lebih bermakna dan lebih menarik. Di mana penggunaan TMK ini dia seiring dengan pembangunan moden negara pada masa kini, di mana ramai murid-murid sekarang banyak menggunakan TMK ataupun ciptaan teknologi yang baru. Jadi saya menggunakan TMK ini dalam PDP saya untuk menarik minat murid supaya mereka lebih bersemangat dan minat untuk mempelajari topik yang akan datang. Seterusnya TMK pula menurut dari segi Kamus Dewan edisi keempat mengatakan TMK ini merupakan teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. Di mana TMK ini menurut Kamus Dewan mengatakan bahawa maklumat-maklumat simpanan, maklumat-maklumat data murid, guru akan dapat simpan melalui secara elektronik. Jadi guru juga tidak perlu menyimpan maklumat dalam buku ataupun guru perlu membuat catatan dalam buku nota. Jadi ini akan menyusahkan guru untuk menyimpan maklumat murid. Jadi saya juga menggunakan TMK ini untuk guru tu mudah untuk menyimpan data murid seperti penilaian murid tersebut. Terusnya pula, menurut Eda Rohani 2015, penggunaan multimedia seperti multimedia interaktif mewujudkan persembahan yang kreatif, meningkatkan kefahaman dan menggalakkan komunikasi aktif antara guru dan murid. Manakala menurut Vespanata Supramanian pula 2015, beliau mengatakan pelbagai kelebihan yang bakal murid itu perolehi jika TMK ini diimplement dalam proses PDP. Banyak sangat kelebihan yang murid akan dapat jika guru menggunakan TMK dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan. Kita pergi slide yang seterusnya pula, iaitu refleksi PDPC, di mana berdasarkan pengalaman PBS pemerhatian berdasarkan sekolah yang lepas, saya dapati murid tahun 5 gagal untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru selepas tamat PDPC, di mana mereka kelihatan hilang fokus dan tidak menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Sebab apa murid tahun 5 ini mereka mudah hilang fokus dan tidak menumpukan perhatian sepenuhnya ketika guru mengajar. Antara sebabnya adalah guru tersebut menggunakan kaedah tradisional ketika mengajar murid, iaitu secara talk and chalk, di mana pembelajaran murid ini tidak sangat menarik, menyebabkan murid itu akan berasa bosan. Jadi saya dapati kaedah ini sudah tidak berapa relevan untuk guru gunakan pada masa sekarang. Seterusnya pula, kaedah secara chalk and talk ini membuatkan murid kurang aktif dalam bilik darjah dan tidak merangsang pemikiran kreatif dan kritis pelajar. Hal ini kerana kaedah ini dia berpusatkan guru sahaja, di mana murid akan mendengar sahaja apa yang guru sampaikan.
Oleh itu, berdasarkan refleksi ini, saya telah merancang satu kajian untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan Pokemon Go, iaitu gabungan multimedia interaktif dan video bagi tajuk penanaman biji benih dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap topik ini. Selain ia juga dapat menarik minat murid untuk bergiat lebih aktif semasa berlangsungnya sesi pengajaran dan pemudahcaraan. Seterusnya pula, fokus kajian, di mana saya memfokuskan kepada topik penanaman biji benih sebagai tajuk utama dalam penyelidikan tindakan ini. Berdasarkan pengalaman, saya melakukan pemerhatian terhadap topik ini sewaktu PBS dahulu. Di mana pengajaran topik penanaman biji benih ini agak mencabar kerana apabila guru menyoal kembali mengenai pembelajaran selepas selesai mengajar, saya dapati murid itu menjawab pelbagai jawapan yang tidak tepat berdasarkan soalan guru itu. Jadi saya mengharapkan dengan penggunaan aplikasi Pokemon Go ini akan dapat mengatasi masalah dan kekangan yang dihadapi sewaktu mengajar topik penanaman biji benih. Di mana kaedah guru-guru dahulu menggunakan kaedah chalk and talk membuatkan murid tidak berminat terhadap sesi PDP yang berlangsung. Murid yang kurang terhadap murid kurang minat terhadap sesuatu topik merupakan salah satu punca mengapa murid sering lupa bila guru mengajukan soalan. Jadi untuk membuatkan murid itu mudah faham, mudah ingat apa yang cikgu sampaikan, perkara pertama yang guru perlu lakukan adalah guru mestilah membuat murid itu minat ataupun dengan tajuk yang disampaikan. Dengan cara itu murid akan lebih faham. Aplikasi Pokemon Go ini diyakini dapat menarik minat murid untuk belajar kerana Pokemon Go ini dihasilkan dengan animasi yang menarik, video-video dan soalan latihan yang mencabar murid. Di mana sebelum saya melaksanakan penyelidikan tindakan ini, saya juga telah membuat pengumpulan data awal, di mana seperti nama penulis Azman bin Fadil, di mana tajuk kajian beliau adalah penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam kemahiran melukis, mewarna dan menganimasi secara digital. Subjek beliau adalah kemahiran hidup, sampel adalah pelajar tingkatan 1. Daripada hasil dapatan ini, saya juga dapati penggunaan aplikasi multimedia interaktif ini dapat merangsang dan menarik minat murid untuk mendekati sesuatu mata pelajaran ini. Jadi saya cuba aplikasikan multimedia interaktif ini dalam subjek reka bentuk dan teknologi bagi murid tahun 5 supaya berkesan untuk menarik minat murid itu supaya mereka faham dengan topik penanaman biji benih. Seterusnya pula adalah Abdul Rashid Jami'an. Tajuk kajian beliau adalah multimedia interaktif mempertingkatkan pembelajaran kemahiran membaca murid problem, iaitu 2012 tajuk ini dikeluarkan. Di mana subjek beliau adalah bahasa Melayu, sampel pelajar tingkatan 1. Di mana hasil dapatan kajian ini saya dapati periset multimedia ini memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan keupayaan murid-murid problem ini. Problem ini adalah murid membaca dan mengingati. Muhammad Zafar Yaakob pula tajuk kajian beliau adalah keberkesanan penggunaan multimedia interaktif dalam mempengaruhi minat murid. Tajuk kajian ini dikeluarkan pada tahun 2014. Subjek ia adalah matematik, sampel murid tahun 6. Di mana hasil kajian ini saya dapati pencapaian dan motivasi pelajar akan dapat dipertingkatkan melalui multimedia interaktif dan berbantukan kerjasama rakan sekelas. Seterusnya adalah Rika Rafiqah Agustin. Tajuk kajian beliau adalah pengembangan keterampilan generik sains melalui penggunaan multimedia interaktif 2013. Subjek adalah kimia, sampel siswa sekolah menengah. Di mana hasil dapatan kajian ini saya dapati penggunaan multimedia interaktif ini dapat membantu siswa untuk berfikir secara seratu. Jadi saya mendapati bahawa penggunaan aplikasi multimedia interaktif ini dapat menarik minat murid, dapat merangsang pemikiran mereka dan juga dapat membantu murid untuk berfikir secara struktur. Ini akan membuatkan mereka dapat berfikir secara kreatif dan juga kritis. Seterusnya pula adalah tindakan, di mana dalam tindakan ini terdapat 4 fasa menurut model Kut-Lewin tahun 1948. Fasa yang pertama adalah perancangan, fasa yang kedua adalah tindakan, dan fasa yang ketiga adalah pemerhatian, dan fasa yang terakhir adalah refleksi. Di mana pada fasa perancangan, saya akan menentukan objektif dan soalan kajian, tindakan yang akan digunakan ditentukan dan juga langkah-langkah pelaksanaan dijelaskan dalam catagan pada slide yang seterusnya.
tindakan. Dalam fasa tindakan ini, pengkaji akan mengumpul data untuk kajian melalui pra-ujian dan juga pasca ujian, soal selidik dan temu ramah. Di mana tindakan ini, pengkaji akan mengumpul data melalui pra-ujian, pasca ujian, soal selidik dan juga temu ramah. Di mana menjalankan soal kajian dengan menggunakan multimedia interaktif dalam Pokemon Go iaitu Pokemon Go. Data-data berdasarkan instrumen ini akan dikumpul dan akan juga direkodkan seterusnya dianalisis. Dan tindakan yang seterusnya adalah fasa pemerhatian. Data-data yang dikumpul akan dianalisis. Persembahan data diterjemahkan kepada pengurusan grafik seperti carta palang dan juga carta pie. Dan fasa yang terakhir adalah refleksi, di mana merumuskan mengenai keseluruhan kajian. Keputusan dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan, kelemahan, kekuatan dan cadangan penambahbaikan akan dijalankan supaya dapat mengatasi segala kekurangan. Cadangan tindakan susulan akan dilakukan. Di mana objektif kajian saya ada 3 objektif. Yang pertama adalah murid dapat membezakan antara biji benih yang baik dengan biji benih yang buruk melalui penggunaan aplikasi Pokemon Go ini. Di mana objektif kajian yang kedua pula adalah murid dapat menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik tanpa bantuan guru dengan menggunakan aplikasi Pokemon Go ini. Objektif yang ketiga adalah mengkaji sama ada aplikasi Pokemon Go ini dapat menarik minat murid untuk melibatkan diri secara aktif semasa pengajaran topik penanaman biji benih. Okay, kita pergi pula kepada soalan kajian. Soalan kajian ini adalah bagi memastikan objektif kajian tindakan ini tercapai, beberapa soalan kajian telah dibina sebagai panduan untuk mengumpul maklumat yang diperlukan bagi menjawab persoalan tersebut. Persoalan kajian tindakan ini adalah, adakah murid dapat membezakan antara biji benih yang baik dengan biji benih yang buruk melalui penggunaan aplikasi Pokemon Go ini? Adakah murid dapat menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik tanpa bantuan guru? Adakah penggunaan aplikasi Pokemon Go dapat menarik minat murid tahun 5 untuk bergiat lebih aktif dalam pembelajaran topik penanaman biji benih? Yang seterusnya pula adalah peserta kajian. Untuk kajian ini, saya sasarkan kepada murid tahun 5, SKP tahun 5. Anggaran seramai 25 orang murid dalam bilik darjah. Murid yang mempunyai tahap pencapaian yang berbagai di dalam mata pelajaran ABT supaya tindakan ini berkesan dengan murid yang berbagai aras pemikirannya. Tahap rendah, sederhana juga tinggi. Sekolah yang bakal pengkaji jalankan adalah praktikum pada stand depan. Seterusnya, ini adalah langkah-langkah tindakan iaitu dalam carta Gantt. Semua sekali adalah terdapat 14 minggu untuk saya melakukan tindakan ini. Di mana pada minggu 1 saya akan mengenal pasti masalah, menetapkan objektif kajian dan soalan kajian. Dan minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat saya akan sediakan draft penyediaan kertas cadangan penyelidikan, membina instrumen kajian, membentang kertas cadangan penyelidikan. Dan manakala pada minggu kelima, saya akan membuat pengajaran secara tradisional dahulu, di mana saya akan menggunakan kaedah berpusatkan guru iaitu kaedah talk and chalk. Dan seterusnya pula, saya akan pelaksanaan pra-ujian dan soal selidik. Pada minggu tersebut, bila saya dah habis mengajar, saya akan melaksanakan ujian pra-ujian. Dan seterusnya, saya akan mengajar menggunakan Pokemon Go ini dalam multimedia ini. Dalam kelas PDP, selepas saya menggunakan Pokemon Go, saya akan melaksanakan pasca ujian untuk mendapati apakah kesan selepas guru menggunakan Pokemon Go ini. Dan seterusnya, saya akan pelaksanaan temu bual, mengumpul dan menjelaskan data, menganalisis data yang diperolehi. Dan minggu ke-12 dan minggu 13, 14, saya akan menyediakan laporan penyelidikan dan membuat refleksi penyelidikan. Okey, perancangan kaedah pengumpulan data. Terdapat 3 instrumen yang saya gunakan untuk mengumpul data. Saya menggunakan kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Di mana kaedah kuantitatif adalah pra-ujian, pasca ujian dan soal selidik. Kualitatif adalah temu bual. Contohnya, kaedah kuantitatif adalah pra-ujian. Pra-ujian ni saya akan berikan kepada murid selepas saya menggunakan kaedah tradisional. Lepas tu saya akan melaksanakan pasca ujian pula selepas saya menggunakan Pokemon Go ketika mengajar. Jadi terdapat 2 perbezaan di sini. Saya akan masuk kelas mengajar dulu menggunakan kaedah tradisional dan saya akan memberikan pra-ujian kepada mereka untuk mendapat apakah kesan
terhadap murid kalau saya menggunakan kaedah tradisional. Selepas 2 minggu, saya akan mengajar balik menggunakan Pokemon Go ini. Jadi saya akan melihat apakah perbezaan sebelum dan selepas menggunakan Pokemon Go ini. Susunan nombor ujian ditukar pada pasca ujian bagi meningkatkan kesahihan ujian. Di sini, pra-ujian dan pasca ujian ini adalah soalan yang sama. Tetapi bezanya adalah turutan nombor. Jadi saya akan mengubah kedudukan nombor itu supaya kesahihan murid itu, supaya saya dapat mendapati adakah murid itu faham sesuatu topik itu ataupun tidak. Di mana instrumen yang seterusnya adalah soal selidik. Saya akan adakan borang soal selidik selepas pengajaran secara tradisional. Dan selepas 2 minggu itu saya akan bagi juga soal selidik selepas menggunakan Pokemon Go dalam PDPC, mempunyai sebanyak 8 bilangan item soal selidik ini. Soal selidik ini digunakan untuk mengukur perubahan minat murid terhadap topik yang dikaji. Adakah minat murid sebelum menggunakan Pokemon Go dan selepas menggunakan Pokemon Go, adakah perubahan itu meningkat ataupun tidak. Dan seterusnya pula saya akan menggunakan instrumen temu bual. Temu bual ni saya akan pilih 6 orang murid tahun 5 secara rawak untuk diadakan temu bual. 5 soalan temu bual ditanya kepada murid. Diadakan pada waktu rehat, menyoal murid mengenai perubahan minat dan kefahaman mereka selepas PDPC menggunakan Pokemon Go. Jadi saya akan gunakan 3 instrumen ini, iaitu pra-ujian, pasca ujian, soal selidik dan temu bual untuk mengumpul data yang saya akan kumpul sepanjang penyelidikan ini. Perancangan kaedah menganalisis data. Selepas saya kumpul data ini, saya juga dikehendaki untuk menganalisis data tersebut. Di mana bagi pra-ujian dan pasca ujian, soalan ujian adalah berbentuk objektif, markah ujian disusun mengikut grade, nilai min dan sisihan piawai bagi kedua-dua ujian ditentukan dan dibandingkan. Jadi kesan di situ saya akan dapati jika min lebih tinggi adalah lebih baik, sisihan piawai jika lebih rendah dan mendekati min lebih baik dan kebolehparcayaan meningkat. Jadi saya akan dapati keberkesanan Pokemon Go ini akan berguna, berkesan. Instrumen adalah soal selidik. Setiap item mempunyai 4 skala untuk dipilih oleh murid. Frekuensi di peratusan bagi setiap skala adalah setiap item ditentukan. Di mana lebih ramai murid memilih sangat setuju, dan setuju berbanding tidak setuju dan sangat tidak setuju, maka Pokemon Go ini lebih meningkatkan minat murid selepas tindakan dijalankan. Dari temu bual pula, perbualan antara guru dan murid akan dirakam. Respon bagi setiap soalan ditentukan sama ada respon positif ataupun negatif. Seterusnya, pada akhir temu bual, guru akan merumuskan temu bual dengan murid secara keseluruhan. Perancangan persembahan data. Bila saya dah kumpul, bila saya dah analisis, lepas tu saya juga nak sembahkan data itu dalam bentuk apa supaya ia akan nampak dengan lebih tersusun. Dari segi pra-ujian dan pasca ujian, saya akan menggunakan carta palang berganda bagi menentukan perbandingan grade dan bilangan murid bagi pra-ujian dan pasca ujian. Sebuah jadual akan menunjukkan perbandingan antara nilai min, mood, sesian piawai bagi pra-ujian dan pasca ujian. Saya juga akan menggunakan dua carta pie bagi menunjukkan peratusan keseluruhan grade murid bagi pra-ujian dan pasca ujian. Soal selidik pula saya akan persembahkan dalam bentuk jadual. Peratusan frekuensi bagi setiap skala ditunjukkan. Bagi temu bual pula, saya akan sembahkan dalam bentuk carta pie bagi menunjukkan perbandingan peratusan respon positif dan juga negatif murid. Ini adalah rujukan saya sepanjang saya melaksanakan penyelidikan kajian tindakan saya ini. Ini adalah contoh soal selidik yang saya akan gunakan pada murid tahun 5 nanti, iaitu terdapat 6 soalan, sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Daripada ini saya akan mendapati bahawa keberkesanan Pokemon Go ini berkesan ataupun tidak. Okey, itu sahaja daripada saya, Fazikri bin Abdul Razak. Sekian, terima kasih.